Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pada minggu lepas kita dah bincangkan mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan al-bir. Innal abrara lafi na'im, yang mendapat nikmat syurga na'im. Antaranya minggu lepas kita bincang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 177 surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa manas sabil والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah menerangkan siapakah yang dimaksudkan dengan al-bir, orang yang membuat kebajikan, kebaikan itu, orang yang mendapat kebaikan. Pertama ialah ayat yang saya baca tadi, maksudnya tidaklah bir yang menjadikan kamu jadi abrar, bahawa hadapkan kamu akan mukamu akan ke timur dan ke barat, arah ke timur dan ke barat. Tetapi yang dikatakan bir adalah orang yang pertama beriman sempurna terhadap kepada Allah, terhadap hari akhirat, terhadap malaikat-malaikat, terhadap kitab Al-Quran dan terhadap nabi-nabi. Yang saya dah terangkan lepas. Yang kedua, memberikan harta yang disukai kerana cinta kepada Allah, kepada qarib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang musafir, dan kepada orang yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan ataupun perhambaan. Buka surat 73. Yang ketiga, mendirikan sembahyang dengan sesempurnanya. Mendirikan sembahyang dengan sesempurnanya. Apa maksud mendirikan sembahyang sesempurnanya itu? Dalam kitab Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, kitab dia kecil, kitab lama, kitab kuning orang bagi, kitab kuning ya. Dalam kitab ini membicarakan tentang sembahyang. Munyatul Musalli, Munyatul Musalli, harapan orang yang sembahyang. Dalam kitab ini dikata,
Nabi SAW bersabda. Apa maksud? Sembahyang dengan sesempurnanya. Dia kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang kamu seperti barang yang kamu lihat akan daku sembahyang. Ini bahasa lama. Bahasa lama. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jalan yang kita ambil daripada ulama ummah ini, yang dahulu dan yang kemudian, seperti yang disebut di dalam kitab mereka itu radhiyallahu anhu. Jadi sembahyang yang sempurna itu Nabi kata, sallu, sembahyanglah kamu, kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu lihat, kamu tengok aku sembahyang. Jadi kita bila pernah kita tengok Nabi sembahyang? Kan? Jadi kata tuan kitab ini kita ambil sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ulama ummah. Yang dinamakan dan yang dibilangkan daripada orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan dia, orang yang mendirikan sembahyang dan memeliharakan sembahyang. Memeliharakan sembahyang, kan? Dia pelihara sembahyang, dia buat elok-elok sembahyang. Dia sebelum sembahyang dia ambil wudu dengan sesempurnanya. Wudu kita ambil. Kalau tak sempurna wudu, macam mana sembahyang nak sempurna? Kan? Saya tengok, saya sini tak tahulah kan, kita tak masuklah. Okay, wudu kita semua okey. Dan saya tengok pelajar-pelajar saya di sekolah. Pelajar saya di sekolah. Dah tingkatan 1, tingkatan 2. Padahal dia dah belajar mengenai wudu ni. Dari darjah 1. Dari darjah 1 lagi dia belajar wudu. Tapi saya tengok dia ambil tak betul. Kan saya nak ajar fiqah ni kan. Kita dah belajar fiqah, Ustaz Asman dah ajar kan. Cuma sebab dia sebut sentuh pasal solat, saya nak cerita sikit lah. Mungkin tuan-tuan dah tahu, kalau tahu sebagai bulan gaji lah. Bulan gaji, banyak-banyak bulan gaji lagi mantap. Pertama, sebelum kita ambil wudu, kita kena pastikan anggota wudu kita itu tidak ada suatu perkara yang menghalang air sampai ke anggota wudu. Apa yang menghalang air sampai ke anggota wudu? Banyaklah. Terutama contohnya cat. Yang perempuan pula yang selalu yang suka jaga body dia mau sentiasa cantik, menawan, dia pakai konteks kan. Konteks dia. Dia pakai gincu. Tak cukup di bibir, di tinti pun dia gincunya. Dia pakai konteks yang di sini kan, di tangan ni. Dia kata yang Tuhan buat ni tak cantik. Apa ini putih-putih saja? Kasih warna pak. Kasih warna dia kuning, kelabu, tai anjing, merah, hijau, biru, ada semua. Itu boleh menghalang air sampai ke kulit. Ada yang sanggup nak jaga konteks ni sampai tak sembahyang. Dia lebih besarkan konteksnya daripada yang Allah fardukan. Lepas tu mengaku hamba Allah, mengaku ahli sunnah wal jamaah gitu. Okey, kalau ada kena buang dulu konteks tu. Buang konteks kena pakai apa? Pakai tina kan. Konteks tu dah lah bahan kimia, pakai tina pula bahan kimia apa? Kalau selalu pakai, akhir sekali pun akan jadi rosak. Jadi rosak pada. Jadi nak sembahyang kena buat hal itu. Yang perempuan juga yang selalu duduk di lampu, yang bagus dan masakan untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Kan? Bisian ikan melekat di sisi ikan. Sisi ikan tu apa? Sisi dia tu melekat pada kulit anggota wudu, dia tak sampai air ke anggota wudu. Kena buka dulu.
Yang lelaki kerja apa dia? Bengkel. Bukan cat tu tak apalah, apa minyak-minyak tu kan. Kalau tak tanggal sikit-sikit tu dimaafkan. Dan tukang rumah, cat rumah, terlekat cat, kena buang dulu cat. Kena hati-hati. Lepas tu baru ambil wudu. Ambil wudu, saya nak cerita yang rukun tu jadi, yang rukun. Yang kuku panjang. Kuku panjang. Ada yang jenis suka simpan. Kalau kuku panjang, hitam dalam tu, ada semua. Tai hidung ada, sisa-sisa nasi ada. Tercukik di tai gigi pun masuk. Kalau dah terlampau tebal tu, menghalang air. Menghalang air sampai ke bawah kuku. Korek buang dia. Korek buang. Janganlah simpan kuku panjang. Tak bagus. Macam langsui. Tahu langsui? Itu boleh menghalang air. Baik, saya nak cerita yang rukun saja. Yang rukun pertama apa dia? Rukun wudu. Pertama? Niat. Niat ke masuk muka dulu? Gaduh pula di situ. Niat ke masuk muka? Niat ke masuk muka? Kalau masuk muka dulu kan niat dulu. Tak kira lah. Masuk muka senang. Masuk muka berserta dengan niat. Okey. Saya nak tanya, di mana sempadan muka? Hak muka di mana? Abang dah minum. Hak muka ialah antara tempat tumbuh rambut. Kalau budak-budak kecil kan, kita nampak kalau kita tekan di lembut. Kalau kuat-kuat tekan tu nanti apa dia? Kopuk termasuk tangan dalam. Itu dipanggil apa dia? Tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu. Bawah dagu. Kalau ada jagung, basahkan jagung. Kalau jagung macam saya tak kena serat-serat. Kalau jagung dia panjang, macam sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita orang Pakistan, orang Bangladesh ni bau panjang kan. Dia kena basahkan, basuh jagung. Daripada telinga kanan sampai telinga kiri, ini sempadan muka. Jadi bila kita masuk muka, kena ratakan air ke seluruh bahagian muka. Ambil air, gunakan muka terus niat, gosok dia sampai kita yakin sampai semua sudah ke anggota kawasan muka. Okey. Yang kita sapu sini ya. Salah. Ambil air sapu. Ambil air sapu. Sini muka. Tak kena ni. Bawah dagu tak kena. Atas semua tak kena. Salah. 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 Tak perlu kita cakap salah dia. Tak salah. Sebab sepadan muka tu. Tak sampai sepadan. Biasa saya tengok budak-budak saya, dia ambil muka dia lah. Ambil. Tak salah. Sebab tidak kata ke semua anggota bahagian muka. Baik. Apa dia jaga? Sebab kalau tak sempurna wudu, susah kita nak dapat sembahyang yang sempurna. Sembahyang tak sempurna tak masuk dalam golongan al-bir. Orang yang melakukan kebaikan dan kebajikan. Yang kedua, tangan hingga ke siku. Belakang siku janganlah kena sangat. Diukur mak siku sini sampai sini. Kalau sampai okey, tak sampai kita masuk sini. Belakang tak sampai. Siku ni daripada ujung jari sampai ke belakang siku ni. Kena ratakan air. Gosok dia. Celah-celah tangan ni, masukkan. Masukkan jari, kalau basuh tangan kanan, masukkan jari-jari tangan kiri ke celah-celah jari tangan kanan. Kalau kuku panjang, masukkan air ni. Di bawah paha. Begitu juga yang sebelah kiri. Dua. Yang ketiga, rambut kepala. Menyapu kepala 3 kali. Menyapu kepala. Bahagian kepala. Nak sapu sini satu, sini sekali. Takut nak rosak jambul, nak sapu belakang sini tak apa. Depan tak mau sapu, takut rosak jambul kan. Okey, belakang. Kalau botak macam saya tak apalah. Kan? Berapa? 4. Kan?
Yang kelima, basuhkan kaki. Sepadan kaki di mana? Sehingga atas buku lali. Tak buku lali. Yang mekak tu. Atas buku lali. Dan kena gosok. Jangan pakai letak di bawah paip, lenggang itu habis. Kan? Itu kena hati-hati anggota wudu. Itu orang yang modern ke sembahyang. Kan? Dia pelihara daripada wudu lagi. Dan lepas sampai wudu dia tak cakap. Sehinggalah orang komak. Kita tak boleh orang komak cakap ini. Orang komak ada Allah. Kan? Jumpa dengan orang kita sebab elok ada salah lagi. Salah. Kenapa lama tak jumpa? Tapi nyata dah mampu sudah buat hidup lagi. Orang dah komak dulu. Komak maksudnya dah. Bila komak tak dah cakap lah. Tak masuk dalam sembahyang. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis Sayyidina Aisyah cerita, Nabi dia kata, Nabi sedang dia duduk sembang dengan sahabat-sahabat. Bila dia dengar sahaja azan dikumandangkan, terus bangun, pergi ambil wudu, nak pergi sembahyang seolah-olah dia tak pernah kenalkan. Tengok. Bila dengar azan dia, terus dia pergi. Tadi pada tengah sembang. Nabi tak sembang dengan kita kan? Sembang pasal agama. Kan? Tengah-tengah sembang orang azan bangun berdiri, tinggalkan sahabat dia seolah-olah dia tak pernah kenal sahabat dia selama ni. Terus pergi sembahyang. Itu orang jaga sembahyang. Ini kata Syekh Daud Al-Qattan. Kemudian maka adalah bagi sembahyang itu adalah baginya rupa yang zahir seperti zahir yang sempurna, maka iaitu syarat seperti ruhnya. Syarat sembahyang dikata seperti ruh. Kan? Maka rukunnya seperti kepalanya. Rukun sembahyang itu seperti kepala. Dan badannya. Sunnah abad itu seperti anggotanya, dan sunnah hai'ah itu seperti segala bulu perhiasannya. Itu dipanggil rupa zahir sembahyang. Syekh Daud Qattan ini dia kias sembahyang itu seperti orang. Ada kepalanya, ada ruhnya, ada tangannya, ada perhiasannya. Bulu-bulu wama ni dia kata perhiasan. Itu yang zahir. Jadi kita kena jagalah yang zahir ni masuk sembahyang. Kepala, badan semua kan. Sembahyang ada rohnya kan. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Kita duk bergaduh yang zahir ni. Kita duk bergaduh yang zahir. Baca kunut lah. Ada baca, ada tak baca lah. Kan, tangan nak letak di mana lah. Kan? Lepas tu sapu muka, lepas Assalamualaikum sapu muka ke tidak lah. Lepas tu nak berzikir, nak bertahlil, nak berwirid lah. Kita duk bergaduh yang tu, pada yang tu tak payah bergaduh. Tak payah bergaduh. Nak buat, tak mau buat, tak apa. Kan? Nak baca kunut, bacalah. Tak baca, sudah. Kan? Tak mau wirid lepas sembahyang, tak mau wirid, sudahlah. Orang yang nak wirid, wiridlah. Kan? Tak usah bergaduh. Kan? Sebab itu furuk, cabang saya. Yang penting sembahyang. Jangan bergaduh, baca kunut ke tidak, sembahyang subuh, tak sembahyang. Itu kita tak mau. Kan? Okey. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin, dan tiada sempurna. Tengok dia kata, tiada sempurna bagi sembahyang, dan tiada tamamnya sempurnalah kan? Melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Masa kita sembahyang tu nak ada dua-dua sekali, zahir dan batinnya. Maka adapun rupa yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal dan sujud dan duduk antara keduanya, duduk
duduk antara kedua sujud dan duduk tasyahud, duduk tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Itu dari segi zahirnya. Kita kena betul, sebab itu kita kena pertingkatkan ilmu sembahyang kita ni dari semasa ke semasa. Kan? Dah rukun apa? Rukun fi'li ni dah betul dah. Kan? Rukun fi'li betul. Berdiri betul. Masa berdiri angkat, masa nak berdiri sembahyang berdiri betul. Tegak belakang. Bagi yang boleh tegak lah. Tapi kalau yang dah bongkok, jangan berkasih tegak pula. Atas belakang pula, tulang belakang pula. Cerita lain lah. Kan? Lepas tu rokoknya biar betul, iktidalnya biar betul. Kan? Ini nak cerita yang rukun. Yang sunat tu tak usah cerita lah. Kan? Kalau nak cerita yang sunat panjang ni. Kan? Nak sunat angkat tangan macam mana? Angkat tangan ada makna. Kita angkat tangan ni bukan angkat sia-sia. Sebab tu angkat betul-betul. Ada angkat macam-macam. Ada tabik polis, angkat Allah. Tabik asbab, Allah. Ada tabik polis, Allah. Ada tanya Allah. Macam-macam. Ada begini, Allah. Macam-macam. Kan? Tu kena belajar. Kan? Itu yang sunat. Tak mau angkat pun tak apa. Nak angkat lah. Kerana angkat biar sempurna kan. Di hujung jari bersetentang dengan cuping telinga. Angkat Allah. Apa maksud ni? Ini maksud serah diri. Sebelum sembahyang aku serah kepada-Mu ya Allah. Aku tak lawan ya Allah. Aku tak lawan. Aku surrender ya Allah. Surrender ya Allah. Masa sembahyang kita surrender ya Allah Ta'ala. Lepas sembahyang? Elok-elok ada lawan Allah Ta'ala. Allah kata tutup aurat. Lepas sembahyang keluar daripada itu, terbang tudung. Lawan Allah Ta'ala. Tadi baru surrender ke Allah Ta'ala. Surrender. Masuk surrender aku sebab aku tak kalau aku ikut kata-Mu ya Allah. Tak lawan ya Allah. Lawan apa? Lawan Allah Ta'ala. Tak pernah kita. Nak lawan Allah Ta'ala, cari bumi lain. Cari bumi lain. Baik. Dah betul yang kan, bila rokok pula, rokok macam mana? 90 darjah. Betul, lurus. 90 darjah. Boleh letak buku atas. Kepala tengok dekat tempat sujud. Kan? Bila iktidal, sami Allahu liman hamidah. Berserta dengan tamakninahnya. Tamakninah atau tamakninah? Bukan tamakninah, tamakninah. Berhenti seketika. Jangan Allahu Akbar, tangan masih bergoyang, terus rukuk, terus sujud. Tidak ada tamakninah. Tak boleh tu. Sami Allahu liman hamidah. Henti, matikan tangan kita, jangan bergerak. Lepas baru sujud. Begitu. Ada harakat-harakatnya. Lepas itu dah cantik dah rukun fi'li, tengok rukun qauli pula. Rukun qauli betul. Allahu Akbar. Alif di atas Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Dah Akbar pula panjang. Allahu Akbar. Salah. Allah. Tu kena bunyi. Ada juga orang takbir Allah Akbar. Tu tak bunyi. Tak tahu. Itu bahagian apa dia? Rukun qauli. Fatihah. Rukun qauli tak banyak kan? Fatihah dengan ayat akhir. Ayat akhir tak pernah dia bukan ayat Quran. Tak bertajwid pun tak pernah. Fatihah kena bertajwid. Kalau tak bertajwid Fatihah KO sekali tak? KO, zero. Kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Maliki yaumiddin. Iyyaka, ada sabdu itu. Kita tak baca iyyaka, kita baca iyyaka, tak ada sabdu. Lain nama sabdu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu buat saya. Itu baru cerita mengenai zahir.
Zahir sembahyang. Batin sembahyang pula, apa dia kata batin sembahyang? Adapun hakikat yang batin, maka seumpama khusyuk dan hadir hati. Khusyuk, khusyuk ni apa dia? Tak bergerak badan, anggota badan. Tak bergerak, tetap anggota badan masa sembahyang. Kan? Hati ingat kepada Allah Ta'ala, hadir hati. Kita kadang-kadang hadir, kita sembahyang, badan, tubuh badan saya sembahyang, hati tak sembahyang. Hati macam-macam merayau dalam sembahyang, sampai New York, London, Kalabaka, Nunukan, kan? Sampai seberang sana. Ada juga sembahyang cari barang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada atas mari. Macam-macam ni. Hadir hati. Hadir hati semasa sembahyang. Anggota badan baca, buat rukun-rukun fi'li, mulut baca rukun qauli, kan? Baca-baca dalam sembahyang, hati berserta dengan badan sembahyang. Ingat kepada Allah Ta'ala masa dalam sembahyang. Dan sempurna ikhlas, buat sembahyang tu dengan ikhlas. Dan tazallul dan tafahum. Tazallul dia rasa hina diri, rendah diri ketika sembahyang. Dan tafahum bagi makna qiraat, faham maksud bacaan, dan tasbih dan lainnya daripada segala wazifah sembahyang yang batinah. Nak sempurna, kena ada dua, zahir dan batin. Itu mengenai sembahyang. Barulah boleh kita kata sembahyang dengan sempurna. Jadi nak sembahyang dengan sempurna ni kena belajar. Kena belajar sungguh-sungguh pasal sebab. Saya baca kitab ini surau waktu kampung Bukit Ubi. Setiap hari berapa? InsyaAllah saya baca pasal saya. Kitabnya Muniatul Musalli. Itu pasal saya. Yang itu sikit je lah sebenarnya. Kebenaran sikit. Mengenai sembahyang yang sesempurnanya. Nak sempurna-sempurna tak ada. Ada, mana ada. Masa Sayyidina Ali pun tak boleh khusyuk 100% dalam sembahyang. Nabi pernah tawarkan siapa yang khusyuk sembahyang, dia kata dia nak bagi selendang mahal. Sayyidina Ali sembahyang akhir sekali, daripada takbir tu, khusyuk dia ni dekat tahiyat akhir bagi oh ya, dapat nak selendang lagi. Dekat akhir tu tak khusyuk juga lagi, sembahyang kena nak selendang lagi. Kan? Tapi kalau kita kata, siapa lah ada khusyuk sini sekarang Ustaz? Zaman Sayyidina Ali tak khusyuk, apa tak lagi zaman kita? Kan? Jadi tak payah, tak boleh. Kita kena berusaha ke arah khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk ni dia banyak martabat dia. Paling rendah, tak lupa rekaan sembahyang. Khusyuk lah. Kalau sembahyang, 4 ketiga, tak khusyuk tu. Kan? Sebab tu kita afdal sembahyang berjemaah. Kan? Afdal sembahyang berjemaah. Kalau imam terlupa rakaat, imam orang biasa macam kita je kan. Kadang-kadang banyak urusan terlupa. 4 ketiga, dia kata dia 3 duduk tayamin. Solat apa? Solat isya. Kita belakang nak buat apa? Kita kena belajar ni. Kita kena tegur imam tu. Imam salah, kena tegur dalam sembahyang. Nampak tak? Bukan nak cakap, oi, tak ikut you. Patah sembahyang. Kita kena cakap subhanallah. Kita belajar subhanallah. Subhanallah. Imam pun kena belajar. Kalau cakap 2-3 kali subhanallah, dia paling dekat apa subhanallah? Habis jangan. Susah jadi kalau makmum, imam faham, makmum tak faham. Masalah tak? Kalau makmum faham, imam tak faham, lagi masalah. Kan?
sekali saya semayang jadi imam, kan? Saya salah. Khayar maksudnya imam semayang. Semayang Isyak jadi 5 rakaat. Ini bukan 3-4, 5 terus. Saya baru rakaat yang kelima, kan? Saya dah sempurna qiyam. Makmum 2 rakaat. Subhanallah, subhanallah. Saya makmum kalau dah sempurna qiyam, kita hitung mana? Kau batal semayang. Sebab sempurna qiyam yang berdiri, kan? Ada juga makmum rakaat. Saya memang tak khusus, saya dengar kan? Bukan khusus, kita semayang ni. Dengar, ada yang kata subhanallah, kira subhanallah. Ada yang cakap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, confirm batal. Saya kena teruskan juga. Jadi makmum macam mana? Makmum tak boleh ikut. Dia tahu dah imam salah, tak boleh ikut. Imam ketua. Macam kita ya, ketua. Mana-mana ketua lah. Ketua apa? Ketua pejabat ke, ketua kampung ke, ketua negara ke, salah tak boleh ikut. Kena tegur. Kan? Ni dalam semayang ni, imam dalam semayang, ketua dalam semayang, salah kena tegur. Apa lagi imam yang di luar? Imam yang di luar yang tak dalam semayang ni, salah buat, tegur. Kan? Kena tegur. Wajib tegur. Kalau kita tak tegur, dosa gitu. Dia duduk diam-diam. Dia bos. Mesti kalau bos cakap, mesti yes, Pak. Yes, bos. Salah? Yes, bos. Ya, betul. Tak betul. Dosa itu. Itu yang bos kita jadi tak betul. Salah pun kena yes ya. Salah bos. Tak berani cakap, tak betul tu bos. Tak, bos cakap yes. Tak boleh. Kena tegur. Tak tegur, berdosa. Kan? Saya dah naik rakaat yang kelima. Makmum tak boleh ikut sebab dia tahu saya salah. Jadi dia buat macam mana? Dia diberi 2 pilihan. Sama ada nak niat mufaraqah ataupun nak tunggu. Dia duduk di akhir. Tunggu saya semayang. Tunggu imam telengok ni semayang. Telengok lah. Nanti berkat kan? Jadi saya pun macam biasa lah. Rokok depan tu, rokok, sujud, duduk antara sujud, kan? Duduk di akhir. Bila saya sebelum bagi salam, saya sunat sujud sawi kan? Betul tak? Kita belajar sujud sawi kan? Saya sunat sujud sawi. Saya pun sujud sawi. Allahu Akbar. Sebelum salam. Orang belakang nampak je kan? Makmum belakang nampak je kan? Ada makmum belakang cakap, aku mau tunggu di sini saja. Bukan aku salah, imam yang salah. Dia yang tengok, dia sendirilah sujud sawi. Aku nak ada kaitan dengan aku. Kalau ada makmum yang begitu, imam sujud sawi, dia tak sujud sawi, batal sebenarnya. Padam. Yang subhanallah, astagfirullahaladzim, padam. Yang astagfirullahaladzim, awal-awal kau dah kira dah tu. Tapi kau tak tahu, lancar tak, semayang tak. Kan? Jadi, ada juga, masa saya sujud sawi, dia tak sujud sawi. Saya tak sujud sawi, batal sebenarnya. Yang sujud sawi sebenarnya saya tu, kira salah sebenarnya. Cerita sujud sawi tu. Lepas tu pagi saya bagilah penangan. Minta maaf saya tersalah tadi. Hari ini sebagai satu pengajaran kepada kita. Ada nak cover tengok video. Selama ni kita belajar tapi kita tak pernah buat. Hari ni kita lupa. Ceritalah yang tak sujud sawi yang ikut saya semayang 5 rakaat tu semayang tak sah, batal. Yang ikut saya tapi tak sujud sawi juga batal. Kan? Tuan-tuan diberi pilihan sama ada nak tunggu saya dalam tayar akhir ataupun nak niat mufaraqah. Mufaraqah tu kita nak habis cerita. Jadi kita tak baca. Kalau tak baca kita cakap anda semayang senang ya Pak. Saya apa baca Fatihah sekejap sikit ya, duduk rokok sujud habis itu. Kalau tak baca memang tak sah semayang. Allahumma shalli ala sayyidina. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, nak jadi orang baik. Albir itu membayarkan zakat hartanya dan zakat dirinya. Zakat diri maksudnya zakat fitrah yang setahun sekali itu. Setahun sekali bayar fitrah kan? Jangan bayar las-las. Nak ambil yang sunat tu. Nak ambil sunat sebelum imam sembahyang. Oh itu dah hukum bayar. Jenuh imam. Nak ambil sunat konon. Jangan ambil tu bayar awal-awal. Masuk 1 Ramadan terus bayar. Sebab apa? Sebab kalau kita bayar lewat, bila nak suruh orang parking sikit, dia nak belanja esok tak bayar.
Ini duit zakat, bayar lepas raya, apa cerita? Masya Allah. Kalau lepas raya tu, duit zakat lain lah. Zakat fitrah, bayar sebelum, bagi kat orang miskin sebelum raya. Supaya dia dapat merasa kegembiraan berhari raya bersama dengan orang lain. Kalau kita bayar lepas raya, bagi RM1,000 buat apa? RM1,000 bagi usaha lepas raya. Buat apa raya? Orang dah lepas. Kan? Bayar apa? Bayar awal. Kan? Supaya kita dapat menolong rakan-rakan kita yang susah, berhari raya bersukaria, bergembira bersama kita ketika menyambut hari raya. Itu zakat fitrah. Ada setengah orang dia kira zakat fitrah. Banyak lagi zakat, tuan-tuan. Zakat harta, zakat perniagaan, zakat peternakan, ternakan. Yang last kali ni, yang the latest, zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Zakat pendapatan pun wajib bayar. Kan? Dulu saya dengar tuku saya dulu ada tuku saya cakap, dia kata zakat pendapatan ni tak payah bayar. Dia kata sebab apa? Sebab dia kata upah. Kalau upah tak kena bayar. Tapi baru ni datang seorang sahabat saya, kan, yang pakar ekonomi, saya tanya dia macam masalah zakat pendapatan. Oh, tak betul dia kata. Sebab zakat pendapatan ni ada dalil. Apalah, kalaulah orang yang bertani kena zakat, apatah lagi orang yang kerja CEO, jabatan gajinya puluh-puluh ribu atau ribu sebulan, tak kena zakat. Pelik tak? Yang pakcik-pakcik yang duduk di kampung tu buat benda, wajib keluar zakat. Zakat apa? Zakat tanaman. Zakat tanaman. Jadi zakat pendapatan, gaji yang kita terima itu pun diwajibkan zakat. Sekiranya cukup nisab. Cukup nisab. Kalau tak cukup, tak payah. Tapi kalau gaji kita macam 3-4 ribu sebulan ni memang tak cukup. Tolak kereta, tolak rumah, tolak bini. Tak tolak bini sampai rumah, tolak harga makan bini tu, kan? Bagi nafkah kat bini, yuran anak sekolah, api, air, akhir-akhir pakinya apa? 2-3 ringgit. Tak ada zakat. Yang kita cerita ni orang yang pendapatan dia puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu sebulan. Mungkin tuan-tuan tanya, ada ke orang begitu Ustaz? Ada.